Salam sejahtera dan selamat datang ke Up Close yang bernama Web TV. Pada hari ini kita bersama dengan Puan Nursaada Ahmad, seorang perancang kewangan dan juga seorang penulis buku yang telah mempunyai beberapa buah buku. Hari ini kami menjemput Puan Nursaada untuk membincangkan perkara mengenai perancangan kewangan untuk individu, dan juga beliau akan berkongsikan dengan kita beberapa tips yang boleh kita amalkan dalam keperluan harian kita. Selamat datang Nursaada pada hari ini. Okey, kita teruskan ya. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Nursaada? Okay. Saya graduate perakaunan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian saya ada 5 tahun pengalaman dalam bidang perancangan kewangan, dan daripada pengalaman itulah yang saya pilih buku TED yang pertama, Mudahnya Menulis Kekayaan Islam. Dan dalam masa yang sama saya juga ahli MIA, Malaysia Institute of Accountant, dan juga Persatuan Accountant Group Syariah Malaysia. Okey, sepanjang pengalaman Nursaada sebagai perancang kewangan, apakah isu-isu utama yang dihadapi oleh individu dalam perihal merancang kewangan, dan boleh tak ada kalau Nursaada jelaskan isu-isu tersebut? Okey, ada 3 isu utama lah yang saya boleh kongsikan di sini. Yang pertama, tidak menyimpan rekod kewangan dengan baik. Jadi rekod kewangannya ada banyak lah. Jadi ada rekod kita punya akaun bank, kemudian jika kita ada ambil polisi insurans ataupun takaful, dan kalau kita ada menyimpan di mana-mana syarikat pelaburan, contohnya ASB ataupun syarikat amanah yang lain, kita tak tahu apa status pelaburan kita, walaupun sebenarnya setiap tahun ataupun setiap 6 bulan kita boleh dapat penyata daripada syarikat pengurusan unit amanah tersebut lah. Tapi kalau kita menyimpan di ASB, kita boleh pergi ke mana-mana bank yang menjadi ejen ASB ni, dan kita boleh update buku ASB kita kan. Okey, berkenaan dengan insurans ataupun takaful pula, kita dah ambil polisi takaful ataupun polisi insurans tu, tapi kita lupa kat mana kita simpan kontrak tersebut. Sebab kontrak ni menunjukkan apa hak kita sebagai pelanggan, dan juga apa tanggungjawab syarikat insurans ataupun takaful tersebut. Jika itu berlaku macam mana Nursaada? Kalau kita lupa kita letak mana kontrak itu, apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama kita kena merujuk kepada konsultan yang mencadangkan polisi tersebut. Okey, yang kedua, jika kita tak dapat menghubungi mereka, kita boleh pergi terus kepada syarikat insurans yang terlibat lah, dan mereka akan bantu di situ. Tapi biasanya bila kita dah terlupa tentang kontrak itu, kemungkinan besar kita tidak menyambung caruman setiap bulan, dan ini kesan dia kepada kita kerugian lah. Sebab bila kita berhenti mencarum, dia ada satu tempoh menyebabkan kontrak itu tidak sah. Dan bila kita perlukan, kita dah tak dapat manfaat dia. Contohnya manfaat perubatan ke, ataupun jika berlaku kemalangan ataupun berlaku kematian. Walaupun kita fikirkan, oh kita ada polisi ni, tapi bila tiba masanya, rupanya dia tidak boleh kita tuntut sebab dah tak valid lagi. Okey, isu yang kedua, tidak faham mengenai produk kewangan yang kita ambil. Dan saya ambil contoh insurans dan takaful juga lah. Sebab di pasar ni ada banyak jenis polisi ataupun banyak jenis produk, yang mana setiap produk tu ada manfaat dia yang berbeza. Kalau perlindungan yang biasa, contohnya insurans kenderaan, itu kita dah familiar. Tapi ni insurans yang berkaitan dengan insurans hayat ataupun insurans perubatan. Macam sekarang ni kos perubatan semakin meningkat kan. Jadi bila kita ada perlindungan ataupun kad medical dipanggil kan, jadi apa manfaat kita, so kita kena tahulah. Jadi kita rujuk kepada konsultan yang terlibat, dan pastikan kita faham apa yang mereka cadangkan. Kita tak mahu nanti kita dah ambil sesuatu polisi, kita dah beli, kita dah buat bayaran untuk tempoh setahun contohnya, tapi lepas tu kita tak dapat manfaatnya. Akan berlaku konflik lah di situ. Maksudnya kita sebagai seorang pengguna atau individu sendiri perlu ada kesedaran untuk tahu semua benda, tanya sedalam-dalamnya perkara yang asas yes, lah.
daripada konsultan atau ejen itu kan. Dan mungkin saya boleh tambah kat sini, sekiranya kita ambil polisi yang berkaitan dengan perubatan, pastikan kita tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya kita nak masuk ke hospital. Mungkin pada masa tu konsultan tidak dapat dihubungi atas sebab-sebab mungkin dia pergi bercuti ataupun dia sendiri sakit. Jadi kita sebagai pelanggan ataupun kita sebagai pemegang polisi tu tahu apa yang perlu dilakukan. Dalam masa yang sama maklumkan kepada keluarga terdekat, contohnya pasangan kita, ataupun kita bagi tahu pada anak kita yang dah dewasa kan. Jadi kalau macam kita sakit, anak kita tahu apa nak buat. Okay. Jadi yang ketiga, isu yang ketiga ni berkenaan dengan perancang kewangan terjebak dengan hutang ataupun terjebak dengan scam. Scam ni penipuan lah. Okay. Terjebak dengan hutang ni, kalau hutang berkenaan dengan rumah, pinjaman berkenaan dengan kenderaan, kalau memang itu keperluan untuk pergi tempat kerja, tempat tinggal, dan itu rasanya memang tak ada masalah lah, asalkan dibayar ansurannya setiap bulan kan. Tapi ini hutang kad kredit dan juga pinjaman peribadi. Okey, berkenaan dengan kad kredit ni, bila kita ada kad kredit dan kita gunakan semena-mena, kita tak sedar ataupun kita tak sedar sebenarnya itu adalah hutang. Bila akhir bulan kita nak kena bayar kepada bank, pada masa tu baru kita terperanjat sebab kita punya pendapatan tak cukup untuk bayar segala hutang kad kredit kita, dan kemudian kita tanggung pula bulan akan datang. Ini menyebabkan kos pinjaman meningkat lah. Dan pinjaman peribadi pula, kita buat pinjaman peribadi untuk perkara-perkara lain kan, yang contohnya nak mulakan bisnes kecil-kecilan lah katanya, tapi tanpa kita sedari kita terjebak dengan hutang yang kemudian kita kena tanggung pula bila bisnes tu tak menjadi kan. Okey, dan risiko yang paling besar kat sini ialah kita berisiko untuk dideklarkan bankrupt bila kita tak mampu nak membayar, dan itu akan meningkatkan keadaan lah kan. So individu perlu sangat berhati-hati lah, terutamanya when it comes to kad kredit kan. Sebab kadang-kadang kita mendapat tawaran daripada bank sendiri untuk mengambil kad kredit. Dan bila ditawarkan begitu, orang yang tak kuat iman rasanya akan terjebak jugalah kan. Jadi kad kredit tu some people dia akan kata berguna, tapi kalau kita pandai mengawal urusnya. Okay. Dan lagi satu berkenaan dengan scam, selalu kita dengar kan, pelaburan emas lah, pelaburan kita buat MLM lah, ataupun kita buat pelaburan online lah. Itu contoh sajalah. Dan semua ni ada unsur-unsur penipuan jika kita tak berhati-hati. Sebelum ni ada juga isu kita panggil dia orang tersontot kan. Sebab nakkan pulangan yang cepat dan nak pulangan yang banyak, nak cepat kaya, dan akhirnya kerugian. Yang ketiga, apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh individu semasa merancang kewangan mereka? Yang pertama sekali, kita kena peka dengan perbelanjaan kita. Perbelanjaan ni kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Yang pertama, perbelanjaan tahunan, perbelanjaan bulanan, perbelanjaan harian. Ada juga yang berikan kategori perbelanjaan kan. Tapi kat sini saya beri contoh daripada segi perbelanjaan tahunan, bulanan dan juga harian. Perbelanjaan tahunan ni yang sekali je kita bayar setiap tahun, tapi setiap tahun dia akan berulang. Jadi kita kena ada komitmen tu. Jadi kita bayar cukai harta atau cukai tanah, kemudian kita bayar insurans kereta, renewal tax dan sebagainya. Kemudian bila tiba musim perayaan, kita kena sediakan rujukan untuk perayaan, dan musim persekolahan. Nak naik sekolah kan, baru naik sekolah baru seminggu kan. Jadi banyak perbelanjaan tambahan yang perlu kita sediakan berbanding bulan-bulan yang lain. Kemudian perbelanjaan bulanan ni seperti bayaran ansuran rumah, kereta, ataupun kalau kita menyewa rumah dan bayaran sewa.
bayaran utility, bil telefon ataupun bil internet. Kalau siapa yang pelanggan TV kabel, kemudian yang menghantar nak tadka ke kastar pun perlu fikir juga. Perlu fikir juga sebab yuran bulanan tu. Kemudian perbelanjaan harian pula, macam perbelanjaan runcit, perbelanjaan petrol, tol, kemudian makan harian dan sebagainya. Jadi setiap kategori perbelanjaan kita ada peruntukan dia. Dan kalau boleh satu amalan ataupun satu kaedah yang sangat digalakkan oleh pakar kewangan ialah kita catatkan setiap perbelanjaan tu. Contohnya hari ni kita beli fast food kan, berapa kita catatkan. And then hari ni kita top up Kashingo RM50. So kita catatkan setiap hari. Jadi bila akhir bulan kita tahu bulan ni kita belanja berapa. Dan daripada situ kita boleh tengok juga mungkin ada perbelanjaan yang kita boleh kurangkan atau tak perlu ada. Saya ambil contoh langganan TV kabel. Okay? Kalau kita bayar 100 lebih, tapi sebenarnya kita cuma luangkan masa 1 jam ataupun 2 jam sehari sahaja menonton rancangan kegemaran kita, adakah boleh tak kalau kita tukar kepada siaran satelit yang mana tiada yuran bulanan, tapi still kita boleh menonton rancangan yang kita suka tu. Jadi kat situ kita dah boleh jimat. Okay, so itu yang pertama. Dan perkara yang kedua yang harus kita lakukan semasa perancangan kewangan ialah kita sediakan peruntukan untuk menyimpan. Biasanya apa yang disarankan ialah bila kita dapat gaji, kita terus simpan sebahagian daripada pendapatan yang kita ada. Tak kira lah sama ada kita bekerja makan gaji ataupun kita berniaga ataupun kita bekerja sendiri kan. So kita simpan ikut kemampuan lah. Dan berkenaan dengan tabiat menyimpan, kita boleh mula mendidik anak-anak di sekolah tentang kebaikan menyimpan daripada segi belanjaan mereka, belanjaan harian mereka kan. Daripada kita beri elang harian, mungkin kita dah tengok dia mampu untuk uruskan duit yang lebih banyak sedikit, kita bagi elang mingguan pula. Kemudian kita bagi elang bulanan pula. Macam anak-anak di sekolah buat asrama penuh kan, biasanya ibu bapa bagi elang bulanan. So jadi pelajar-pelajar yang di sekolah harian ni mungkin boleh menggunakan cara yang sama. Dan yang ketiga, bersikap terbuka dengan pasangan tentang perancangan kewangan, tentang aspek kewangan lah. Walaupun isteri tidak bekerja, apa salahnya suami berkongsi dengan isteri tentang matlamat kewangan mereka bersama. Kan, sebab isteri yang akan menguruskan perbelanjaan di rumah walaupun suami pergi bekerja kan. Jadi bila suami jelaskan ataupun sama-sama tetapkan matlamat kewangan yang kita ingin capai bersama. Contohnya kita nak pergi menunaikan haji ataupun menunaikan umrah ataupun pergi bercuti satu keluarga. Jadi bila pasangan tahu tentang matlamat ni, mungkin bila ada perbelanjaan yang perlu dikurangkan ataupun yang mungkin boleh dibelanjakan tapi sekali-sekala sahaja. Contohnya makan di luar, mungkin sesekali kita nak makan di luar dengan family kan. Tapi tak perlulah makan di luar setiap hari, mungkin sebulan sekali untuk meraihkan ahli keluarga. Apa salahnya kan? Jadi kat situ kita berbincang dengan pasangan, bersikap terbuka, dan cara ini akan mengurangkan konflik lah. Mengurangkan konflik. Jadi tak adalah isteri, mungkinlah kan, adalah isteri kita berikan sesuatu kemudian merajuk kan. So maknanya dalam hal ini komunikasi antara isteri suami sangat penting lah untuk menjelaskan dan menetapkan matlamat kan. Okay, seterusnya kita perhatikanlah terutama di laman Facebook, ramai orang telah berkongsi cara-cara mereka menabung. Ada yang gunakan tabung kaca, ada yang menggunakan tabung plastik. Tabung tu pula akan dilabelkan sebagai tabung untuk umrah,
Satu lagi tabung untuk membeli kasut, atau satu lagi tabung untuk bercuti. Apa pendapat Ustaz Adah tentang perkara ini? Okey. Amalan menabung ni sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi susah untuk dijadikan tabiat. Maksud saya, kita boleh simpan RM1 hari ni, tapi esok adakah kita boleh simpan lagi RM1? Jadi walau macam mana cara pun, dan sekiranya kita dapat idea-idea yang menarik di laman web yang dikongsikan di media sosial, apa salahnya kalau kita boleh ikut. Asalkan kita rasa seronok menabung, kita ada boleh motivasi untuk menabung, pada saya tidak ada masalah. Dan saya nak beri contoh, ada seorang rakan, dia share setiap hari masukkan RM1 dalam tabung. Okay, hari pertama RM1, dan hari kedua RM2, hari ketiga RM3. So dia sentiasa berada tanpa kita sedari. Dan kalau ikutkan, kita kira kalau kita buat macam tu, satu bulan kita dah dapat 400 lebih, RM465. Ada juga yang fungsikan menabung mengikut warna duit. Tabung warna biru, tabung warna kuning, tabung warna oranye dengan tabung warna hijau. So menarik juga cara itu kan, sebab itu salah satu cara kita sebagai pengguna untuk memotivasikan diri sendirilah untuk menyimpan. Cumanya berhati-hati, jangan sampai simpan terlalu banyak duit di rumah, sehingga kan duit tu pula nanti musnah ke, katakanlah ada musibah yang lain kan, contohnya kebakaran dan sebagainya. Sebab kes tu memang terjadi kan, ada yang akhir perniagaan simpan duit tunai RM100,000 di rumah, kemudian terbakar. Dan kita tak maulah berlaku kejadian tu. Boleh tak Ustaz Adah kongsikan tips atau cara untuk merancang kewangan, perkara yang perlu dilakukan dan perkara yang tidak patut dilakukan? Okey, antaranya yang penting yang boleh kita lakukan, kan, yang pertama, ukur baju di badan sendiri. Tahun baju kita kan, maknanya kita berbelanja ikut kemampuan. Tak perlu nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan orang lain tu belum tentu nak tengok apa yang kita miliki, betul tak? Kan? Jadi cukup untuk diri kita, dan asalkan kita rasa selesa dan tidak melebihi kemampuan kita lah. Yang kedua, kita tangguhkan kepuasan. Tangguhkan kepuasan ni kita fikirkan sama ada sesuatu barang yang kita nak tu kehendak ataupun keperluan. Kalau ia betul-betul keperluan, kita boleh dapatkannya dan kita mampu. Yang pertama tadi kita mampu, kemudian kita kehendak ataupun keperluan, perlu atau tidak, dan kalau boleh satu-satu perbelanjaan yang tidak dirancang lah, kita pergi ke shopping mall ataupun kita tengok IG shop, Instagram shop kan, gambar main cantik kan, kita fikir dulu 2-3 kali. Lepas 1 hari, 2 hari, adakah kita masih nakkan barang tu, dan adakah barang tu satu keperluan? Kalau betul kita perlukan, dan barulah kita keluarkan belanja. Dan yang ketiga, kita banyakkan bersedekah, khususnya bagi orang Islam lah. Kalau orang Islam tu memang digalakkan untuk memberi kan, berkongsi dengan orang golongan yang susah, golongan yang kurang kan. So kita sedekah. Sedekah ni tak semestinya dalam bentuk RM1. Kita boleh sedekah makanan, ataupun pakaian yang masih elok, ataupun kita buat bekal daripada rumah, kita berkongsi dengan rakan-rakan di pejabat. Kita buatkan bekal untuk anak-anak, untuk dia berkongsi dengan kawan-kawan dia. Jadi ada banyak cara kita bersedekah lah. Sebab khususnya bagi orang Islam memang kita dah dijanjikan tak akan berkurang lah bila kita bersedekah dengan ikhlas dan dengan Allah. Okey, 2 perkara saja yang saya sebutkan di sini yang jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Itu dah dengar sangat tu. Kan? Ada banyak lagi jangan, tapi kita 2 je lah. Okey, yang pertama, jangan hutang. Khususnya hutang peribadi. Macam tadi kita pun dah ulas tentang hutang peribadi. Kita nak bagi pasangan muda yang nak berkahwin, contohnya nak wedding of the year, kan, mesti ada videographer, mesti ada fotografer, dan melebihi daripada apa yang dia mampu sehingga berhutang. So elakkan perkara tu. Dan lagi satu contoh saya boleh ambil di sini ialah bila kita
tengok sekarang ni ada trend TV shop TV shop yang jual barang melalui TV. Ada TV boleh beli kan, tapi tak beli kena guna duit, bukan guna TV kan. So biasanya pelanggan akan tertarik dengan demo ataupun testimoni pelanggan datang ke belanja lah. Dan dia tawarkan pula boleh bayar secara ansuran. Boleh bayar secara ansuran. Jadi kalau harganya 299, bayar 3 bulan, tak sampai 100 setiap bulan kan. Tapi kita fikir semula, kalau kita bayar secara ansuran, kemungkinan besar duit yang kita ada sekarang ni tak mencukupi untuk beli barang tu secara tunai. Dan penangan iklan TV ni ataupun yang shopping TV melalui TV ni adalah sangat besar. Kan, jadi kita memerlukan satu daya orang kata tahan yang sangat kuat untuk menghalang kita berbelanja yang tak sepatutnya kan. Hantu dia besar sikit. Apatah lagi bila kawan-kawan kita share melalui WhatsApp. Betul dia. Ataupun melalui Facebook kan. Okey, tadi Nur Saadah ada sebut mengenai cerita viral. Dua cerita viral tadi, boleh jelaskan? Okey, dalam tempoh seminggu ni lah kita viral dengan kisah 3 orang jutawan kosmetik yang memaparkan kejayaan mereka dan berkongsi tentang harta yang mereka miliki lah. Dan ada rumah yang besar, kemudian ada kereta-kereta mewah dan banyak lagi lah. Dan dalam masa yang sama kita ada juga laporan mengatakan pelajar universiti yang mengikat perut. Mengikat perut maknanya tak cukup duit untuk berbelanja lah. Dan kat sini kita tengok dua situasi ataupun dua jurang yang berbeza. Satu kelompok yang kaya raya dan satu golongan yang susah. Jadi pandangan saya memang ada banyak komen-komen lah di media sosial. Cumanya kita bila kita ada rezeki yang lebih, masa ni lah untuk kita berkongsi dengan golongan yang susah, golongan yang kurang berkemampuan. Tak semestinya pelajar universiti, ada banyak lagi orang susah kat luar sana kan. Kita berkongsi. Dan dalam sistem ekonomi Islam sendiri kita ada zakat, kita ada sedekah antaranya lah, dan juga wakaf. Semua ini nak memastikan sistem ekonomi yang seimbang dalam masyarakat. Sebab tu contohnya saya ambil zakat sebagai satu rukun Islam. Zakat ni menjadi kewajipan kalau cukup syarat dan kalau cukup hartanya yang untuk dizakatkan. Kalau tak cukup syarat tak perlu bayar zakat. Dan dalam masa sama ia akan diagihkan kepada golongan asnaf. Maksudnya 8 golongan yang telah ditetapkan dalam rukun zakat ni, dalam zakat ni. Tapi berbeza dengan sedekah. Sedekah kita boleh bagi lebih luas dia punya ni. Boleh bagi kepada siapa yang memerlukan. Even kita sedekah kepada kaum kerabat pun kira sedekah juga. Okey. Nur Saadah ada menulis 3 buah buku, iaitu yang pertama adalah buku Mudahnya Mengurus Kekayaan dalam Islam, dan 2 buah lagi adalah buku mengenai GST, satu untuk peniaga dan satu untuk pengguna. Okey, boleh Nur Saadah jelaskan tak tentang sedikit tentang setiap daripada buku itu? Okey. Buku yang pertama, Mudahnya Mengurus Kekayaan dalam Islam, saya tulis berdasarkan pengalaman 5 tahun dalam bidang perancangan kewangan, dan fokusnya kepada perancangan kewangan yang berdasarkan syariat. Okay. Dan dalam ni saya ceritakan 4 aspek yang saya bincangkan tentang 4 aspek yang penting. Yang pertama tentang pendapatan dan juga perbelanjaan. Khususnya bagi orang Islam, pendapatan ini mesti daripada sumber yang halal, dan kemudian daripada segi perbelanjaan jangan berbazir. Itu yang pertama lah. Kemudian daripada segi takaful ataupun perlindungan kan. Jadi kita pastikan bila kita ambil sesuatu polisi itu sama ada dia mematuhi syariat ataupun tidak. Kalau dia produk konvensional insurance memang tidak mematuhi syariat lah. Dan produk takaful ni dia dah ada
syariah board yang meluluskan. Kemudian dari segi pelaburan apa yang mematuhi syariat? Sekiranya kita terlibat dalam pelaburan saham, so ada kaunter-kaunter saham yang telah diluluskan oleh syariah board juga. Dan yang keempat ialah perancangan untuk pusaka. Bagi orang Islam sendiri kita ada faraid, dan dalam masa yang sama kita boleh juga merancang bagi penulisan wasiat. Dan insyaAllah tahun ini saya akan fokus kepada perancangan harta pusaka. Sebab ramai orang Islam dah kesedaran tu semakin meningkat, cuma bagaimana kita nak merancang. Saya tulis kedua buku ni kerana di pasaran tak banyak buku GST dalam bahasa Melayu, dan fokus kedua buku ni adalah pengenalan GST. Cuma perspektif yang berbeza. Buku yang warna oranye ni untuk bisnes dan peniaga, saya khususkan kepada peniaga dan banyak sedikit terma yang teknikal tapi dalam bahasa yang mudah. Kemudian peniaga juga, dalam buku ini juga saya jelaskan apa kesilapan yang perlu dielakkan supaya peniaga ni tak dikenakan penalti dan menyebabkan kos kepada peniaga mereka. Kemudian buku yang warna hijau ni untuk pengguna, sebab pengguna yang membayar cukai GST, sebab kita pengguna akhir, so kita bayar cukai GST. Jadi apa sebenarnya hak sebagai pengguna, dan bagaimana kita boleh melaksanakan hak tersebut. Sekarang ni kita dah bayar, jadi kita kena tahu apa kita punya hak dalam masa yang sama untuk melindungi kita juga. Okey, buku-buku ini boleh didapati di mana buku? Memang insyaAllah boleh dapati di MPH Bookstore dan juga kedai buku Malaysia. Okey, jika ada para penonton kita yang mahu mendapatkan nasihat daripada Nusadah ataupun mungkin untuk mendapatkan penjelasan lagi tentang topik-topik yang dibincangkan dalam buku ini, bagaimana mereka boleh menghubungi Nusadah? Saya ada menulis entry di blog www.nursadah.com, ataupun boleh juga pergi ke Facebook saya, Nursadah Ahmad. Dan sekiranya ada lagi persoalan yang ingin diajukan, boleh email kepada email saya arnursadah@gmail.com. Okay. Terima kasih Nusadah atas tips-tips yang telah diberikan untuk para penonton Up Close at Bernama Web TV, dan semua tips itu memang sangat-sangat berguna, terutama dalam masa kita menghadapi keadaan ekonomi yang agak tidak menentu pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk Up Close at Bernama Web TV. Saya Murni Nasri untuk Up Close at Bernama Web TV.